dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Kelang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Ya, kembali kita dalam program cerita kami at TVET. Waktu ini, hari ini kita nak bercakap tentang TVET dan IoT di KKTM Petaling Jaya. IoT apa tu? Okey, hari ini sejajar dengan revolusi industri IR 4.0, negara berkehendakkan lebih ramai tenaga mahir untuk memajukan negara. Jadi, TVET berperananlah untuk membantu usaha menjadi negara maju setaraf dengan negara maju lain dan tidak keterlaluan jika TVET dianggap sebagai kunci kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Disebabkan itulah kerajaan juga menekankan TVET kerana kita sedar permintaan dan keperluan industri kepada modal insan yang berkeupayaan untuk beriringan dengan peredaran teknologi yang begitu tinggi dan pantas. Okey, di studio sekarang ini kita sudah ada pun tetamu iaitu Encik Zaudin Saad selaku Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar dari Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Petaling Jaya dan juga Encik Hasrul Nizam Hashim, Penyelaras Inovasi Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Petaling Jaya Selangor. Dua-dua kita nak tahu apa tu agaknya IoT di KKTM Petaling Jaya. Assalamualaikum kedua-duanya. Apa khabar? Baik, kita mulakan dengan Encik Zaudin dulu lah ya. Baik, Encik Zaudin, apa sebenarnya kepentingan TVET kepada negara? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak Bernama Radio dan MARA kerana menjemput ke KTMPJ untuk bersiaran pada hari ini. Okey, kepentingan TVET kepada negara sebenarnya adalah untuk melahirkan kolej di MARA untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran tinggi kan dalam semua bidang yang ada di kolej kita lah. Okey. So kemahiran ini sebenarnya dapat membantu player-player industri di negara kita kan. Dengan tidak langsung kita akan mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga asing. So kita punya peluang pekerjaan akan lagi luas lah. Ya. Itu memang diperakui lah. Tapi cakap pasal tajuk ni, TVET dan IoT. Apa tu IoT tu kan? Jadi saya dimaklumkan bahawa di KKTMPJ juga ada menjalankan program kejuruteraan elektronik IoT. Jadi nak beri penekanan di sini, apa IoT tu dulu? Silakan Encik Zaudin. Okey, kalau sebut IoT tu mungkin bahasa yang mungkin orang jarang-jarang dengar kan. Tapi bila kita sebut Internet of Things, mungkin ramai yang tahu. Oh, Internet kan? of Things. Gitu. Internet of Things. Internet of Things. Dia punya short form lah IoT. Kan? Okay. Okay. Ingat apa? OT-OT tu? Overtime ke? Maksudnya Internet of Things. Internet of Things. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Kalau dalam bahasa Melayu dah, Internet kepelbagaian guna benda. Internet kepelbagaian benda. Okey, jadi apa yang ada dengan program Internet of Things ni ataupun apa Electronic IoT ni? Okey, di KKTMPJ pelajar-pelajar yang belajar IoT dia akan belajar dua benda. Satu dipanggil sebagai hardware. Hardware itu macam perkataan lah, hardware. Kita panggil hardware. Satu dia akan belajar software. Kan, di mana benda dia akan bergabung. Kalau dia belajar satu hardware, ibarat macam orang cakap apa, jasad tanpa roh. Irama tanpa lagu. Irama tanpa lagu. Ini jasad tanpa roh. Kan lah. Sekarang dia belajar dua-dua sekali. Kan, hardware dengan software combine sekali. Okey, jadi kena ada dua-dua sekali. Ya, ibarat irama dan lagu. Ya, betul. Kita tanya pula Encik Hasrul Nizam selaku Penyelaras Inovasi. Apa itu IoT? Okey, IoT seperti mana yang TPHA saya telah katakan sebentar tadi. Okey, IoT ni Internet of Things. Dia satu term yang datang daripada luar negara lah. Bila masuk ke Malaysia, ada di media masa kita ada yang menggunakan istilah dia objek rangkaian internet, ada internet kepelbagaian benda, ada internet kebendaan, macam-macam lah. Okay, jadi tu antara istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu lah, Internet of Things ni. Dia sebenarnya Internet of Things ni kita nak kata secara mudah fahamnya kan, barang-barang elektronik, barang-barang mekanikal ke robotik ke disambungkan dengan capaian internet.
Maksudnya sebelum ni kita ada komputer, kita ada handphone yang ada sambungan dengan internet kan. Tapi sekarang ni kita sambungkan barang-barang elektronik kita, perkakasan rumah dengan internet. Jadi kita bolehlah pantau device-device tersebut kan. Alatan-alatan rumah kita boleh pantau guna phone. Macam CCTV lah maksudnya. Kita dulu pantau CCTV, melalui internet. Tak ada internet tak boleh tengok juga. Betul tu. Dulu Gitu. CCTV saja, sekarang ni dengan peti ais kita boleh pantau kan. TV kita, banyak lagi perkara lain yang kita boleh sambungkan dengan internet. Okey. Itulah Internet of Things sebenarnya. Itu dia, ataupun internet kebendaan. Internet kebendaan. Macam material pula kan. Okey. Baik, perkara yang pelajar akan belajar dalam Internet of Things ini ataupun IoT ringkasnya. Okey, antara lah sebab sekarang ni kita kita develop program ni berdasarkan 9 pillars of IoT tu. Sebenarnya bukan IoT, sorry. 9 pillars of Industry 4.0. Okay, so dekat pillars tu kita antaranya kita ada big data, kita ada cloud computing, kita ada advanced simulation, kita ada autonomous system, kita ada universal integration, augmented reality, kita ada additive manufacture dan juga cyber security. Dan yang satu lagi adalah IoT tu sendirilah. So 9 pillars ni kita develop syllabus dia, maksudnya merangkumilah pillars yang ada supaya pelajar-pelajar ni dapat dulu secara basic dia, asas dia. Apakah itu Industry 4.0, tapi kita nak fokus kepada IoT itulah yang sebenarnya. Jadi kalau ikutkan antara subjek-subjek yang kita tawarkan, ada web development, ada mobile apps development, okay, kita ada juga database, big data, digital communication, kita ada cyber security, dan kita ada satu lagi subjek yang mana pelajar-pelajar akan belajar macam mana nak guna alatan elektronik ni. Kita nak gabungkan seperti mana yang timbalan SCA saya katakan tadi. Kita gabungkan software dengan hardware ni. Okey, menarik sangat tu. Jadi nampaklah sangat penggunaan teknologi dibantu pula dengan capaian internet tu memudahkan dan mempercepatkan lagi lah proses tu. Kalaulah pelajar tu dah habis belajar berkaitan dengan IoT, apa peluang pekerjaan yang biasa mereka boleh dapat kat luar ni? Mungkin boleh beri contoh? Kalau mereka dah ada dah berjaya dalam bidang IoT ni, agak-agaknya apa biasanya bidang pekerjaan yang mereka boleh dapat? Contohnya kat manalah peluang pekerjaan yang akan diberi kepada pelajar-pelajar ni? Okey, saya tambah sikit lah di macam sekarang ni bila kita tengok, sebelum kita develop program ni pun kita akan tengok dulu ke mana pelajar-pelajar yang boleh pergi kan. So antaranya macam dia boleh jadi web developer, dia boleh juga jadi mobile apps developer punya, nak buat aplikasi phone, dia boleh juga jadi programmer untuk kemahiran IT lah. Dalam bentuk ICT. Dan juga networking part kan, nak buat connection antara komputer dengan komputer dan sebagainya. Itu antara kita panggil skill yang kemahiran yang dia akan belajar kan. So dia boleh pergilah ke ICT. Boleh pergi jauh sebenarnya dan luas. Juga elektronik juga. Jadi peluang pekerjaan mereka ni sebenarnya ada di mana-mana kan. Lagi-lagi kemahiran yang ada melalui TVET ini sendiri. Baik, Encik Zaudin pula selaku Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar ni, kita nak tahu juga apa agaknya situasi pembelajaran yang ada di institusi TVET dan kenapa agaknya pelajar yang mungkin sedang mendengar ni atau ibu bapa yang ada anak mereka disarankan untuk memilih TVET MARA ni, sama ada di KKTM, MJII dan juga IKM untuk melanjutkan pelajaran. Encik Zaudin. Okey, saya situasi di Petaling Jaya, KKTM Petaling Jaya. Boleh. Okey ya. Dekat sikit. Ya, dekat sikit kan. Okey, di mana kawasan tu nak kata bagi saya memang best the best lah. Sebab kita punya kampus tak besar mana. Dia punya penginapan di dalam kampus tu juga ada penginapan, mana di bawah adalah tempat pembelajaran, di atas penginapan. Okey, lagi satu kita punya peralatan antara dalam bidang IoT ni antara yang latest lah kita ada kan. Dan lagi satu kita ada barang-barang peralatan daripada Huawei untuk support kita punya pembelajaran dalam IoT.
Itulah kelebihan KKTM berbanding dengan tempat lain lah. Jadi ada beza ke tempat lain dengan yalah KKTM lain, ada peluang yalah kalau mereka tak boleh pergi kat PJ, mereka nak sambung belajar dekat kampung ke kan. Ada beza tak ataupun apa yang menariknya di tempat lain? Okey, saya jawab. Okey, kita ada lebih kurang 25 center. Kan? Kita ada KKTM, ada Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan IKM, Institut Kemahiran Tinggi Mara. Andai kata kan pelajar-pelajar ni tidak dapat masuk ke KKTM, kan, dia boleh masuk ke IKM, kan, Institut Kemahiran Mara. Jadi dia boleh ibu bapa ataupun para pelajar boleh melayari website Mara, iaitu www.tvetmara.gov.my. Kan, di situ ada semua maklumat tentang program-program yang ditawarkan oleh semua KKTM dan AKM di seluruh Malaysia. Jadi ada pengkhususan lah ya dalam program-program yang disediakan itu. Baik, Cik Zaudin, kalau mereka habis belajar dekat KKTM Petaling Jaya, lagi-lagi lepasan IoT, apa agaknya prospek kerjaya yang ada dan peluang yang akan diberikan kepada pelajar-pelajar ini, Cik Zaudin? Okey, macam Cik Hasrul catat tadi, kan, peluang pekerjaan memang banyak. Sebab kita ada banyak player-player industri dalam bidang IoT, kan. So kalau dia orang tak nak buat freelance, boleh bekerja dengan company-company ni lah, IoT. Dan company-company IoT ni kadang-kadang dia akan mencari student-student, kan, yang dah nak grad ni untuk bekerja dengan company dia orang. Mereka yang cari. Ya, mereka yang cari. Bukan student yang cari kerja. Betul. Wah, untunglah kan. Kita ni bukan senang lah nak cari kerja sekarang ni. Student-student KKTM ni memang dia kompeten. Daripada SEM1 ni dia akan belajar dah masuk. Kita galakkan dia orang masuk inovasi. Kan, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, kita dah memang galakkan dah. Jadi kalau mereka praktikal pun macam mereka dah ditawarkan dah untuk sambung kerja kat situ. Setengah-setengah tu memang ditawarkan kerja dengan company-company ni lah, IoT ni. Baik, Encik Hasrul pula selaku penyelaras inovasi, cakap pasal inovasi ni, apa sebenarnya definisi inovasi pada pandangan Encik Hasrul? Okey, macam ni inovasi ni sebenarnya dia luas, dia luas. Banyak benda kita boleh buat dalam inovasi ni sebenarnya. Okey, sebagai contoh, kalau kita nak improve ataupun kita memperbaiki sesuatu yang sedia ada, itu pun dah dikira sebagai inovasi, kan. Benda tu mungkin sebelum ni tak berapa elok, dan kita elokkan balik benda tu, kan, kita upgrade ataupun kita tambah baik, itu pun dikira sebagai inovasi. Jadi dalam kami punya program elektronik IoT ni, dulunya elektronik ni kita tak ada masukkan elemen IoT. Okay, dia hanya hardware macam tu, kan. Dan bila kita bermain dengan software pun, dia hanya orang kata apa, software dan hardware dia tiada kaitan dengan internet sebelum ni. Tapi dengan adanya IoT ni, kita innovate lagi, kita tambah baik dia. Maksudnya ada pula communication internet di dalam kita punya hardware elektronik kita kat situ. So pelajar-pelajar pun nampak, oh okey, sekarang ni hardware ni dah boleh communicate dengan handphone kita, dah boleh communicate dengan laptop dia orang, kan. Jadi dia orang nampak, wah seronoknya, kan. Dia boleh buat website yang mana website tu boleh kontrol hardware dia. Dia boleh communicate antara software dengan hardware secara internet. Jadi inovasi di situ adalah kita tambah baik sistem yang ataupun elektronik, alatan elektronik sedia ada dengan kita gabungkan beberapa elemen lain, elemen internet, softwarenya, kan, programming semua sekali. Jadi menarik sangat inovasi ni. Bila kita nak tambah baik sesuatu sistem yang sedia ada, ia lebih canggih lah, dan memberi kemudahan kepada kita semua. Lagi-lagi kita sedang mengejar dunia negara maju ni, kan. Okey, baik, selain daripada itu, saya difahamkan baru-baru ini KKTM Petaling Jaya ada memenangi pertandingan berkaitan dengan IoT di SIRIM Teknologi Park Kulim. Mungkin Cik Hasrul boleh ceritakan sedikit? Baik, okey. Ya, baru-baru ni dalam awal bulan 7 hari tu, kita ada join ataupun sertai satu pertandingan di SIRIM, atas jemputan SIRIM jugalah. So kita pergi ke sana di SIRIM High-Tech, Kulim High-Tech, Teknologi Park Kulim. So kita hantar 2 projek. Satu projek tu adalah composting, macam baja kompos lah sebenarnya, baja kompos, dan satu lagi adalah
agriculture. So kedua-dua ni kita letakkan elemen, kita masukkan elemen IoT di dalamnya. Di mana baja kompos tadi tu, sebelum ni kita macam apa, secara manual kita akan tengok baja ni dah sedia ataupun tidak. Tapi dengan kita letak satu pengesan ataupun sensor elektronik, kita dapat tahu baja ni dah selesai. Dia punya tahap dia apa kita panggil pemprosesan baja untuk tu dikomposkan tu. Selesai. Jadi kita punya produktiviti boleh meningkatlah sedikit. Sebelum ni kita agak-agak bila agak dah selesai, bila dah selesai sekarang ni sensor tu saja. Sensor je dah bagi syarat. Kita boleh tengok dekat phone. Satu lagi, agriculture ni kita letak sebagai pertanian. Dia boleh membuat siraman baja ikut kepada kekeringan tanah. Maknanya dia dah boleh tahu tempoh matang baja tu. Maksudnya daripada sensor tu lah kita akan dapat data tu dekat handphone kita kan, dekat laptop. So kita boleh secara automatik dia akan jalankan sistem tu. Tengok dekat handphone je. Sambil atas katil boleh tengok. Ya. Dahsyat. Macam tu lah. Jadi payah nak pergi tengok satu persatu ya. Ya, betul. Jadi alhamdulillah lah kami dapat satu pertandingan tu, satu projek tu dapat gold dan satu lagi dapat silver. Alhamdulillah lah. Setelah PKP ni kan. Tahniah kepada KKTM Petaling Jaya ya, yang telah memenangi anugerah berkaitan dengan IoT itu tadi. Jadi betapa pentingnya inovasi dalam kita menambah baik sistem yang sedia ada melalui capaian internet itu tadi. Okey, baik Cik Asrul, sedikit lagi soalan berkenaan dengan mungkin strategi kemenangan ataupun apa perancangan selepas ini. Okey. Macam saya sendiri adalah pensyarah juga, pensyarah dalam bidang elektronik tu sendiri. Jadi saya selalu akan mengingatkan pelajar-pelajar ni supaya develop ataupun tingkatkan kemahiran asas elektronik tu dulu. Okey, sebelum nak buat sirkuit elektronik ni, tingkatkan tu dulu. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia dah seronok main dengan gadget ni, dia lupa yang asas. So yang asas ni dia kena kuat dulu, barulah dia boleh pergi pula kepada advance kan. Itu yang pertama lah. Kemudian saya dedahkan juga kepada mereka cara macam mana nak integratekan hardware dengan software di peringkat awal. Maksudnya bila dia macam timbalan Syed saya mengatakan tadi, daripada semester 1 kita dah terapkan. Kita dah terapkan sampailah ke semester 4. Jadi dia orang dah biasa main dengan benda-benda ni kan. Itu strategi kami lah. Maksudnya benda ni daripada awal. Lepas tu ada juga macam kita brainstorming, kita cari idea-idea baru. Bukan kita nak kata fresh sangat, tak juga idea tu. Kita ambil balik contoh-contoh projek yang lama. Kita cuba fikir macam mana nak upgrade. Yang tu pun dah cukup. Pada yang tu lah penting inovasi tu, nak upgrade tu. Dekat situ yang kami nampak lah. Jadi menarik sangat ya kita bercakap tentang TVET dan IoT di KKTM Petaling Jaya. Encik Asrul Nizam juga selaku penyelaras inovasi dan juga pensyarah di situ telah pun memberi penerangan antara pengisian penting yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar yang menyertai kursus berkaitan IoT. Baik, Encik Zaudin pula, saranan mungkin kepada para pendengar khususnya lepasan SPM pada hari ini untuk memilih TVET MARA sebagai pilihan pertama. Okey. Assalamualaikum. Sekali lagi Assalamualaikum. Saya memang menyarankan para pelajar mengambil TVET sebagai pilihan utama. Sebab di era sekarang ni kemahiran tu adalah sangat penting. Di mana player industri bila dia terima pekerja baru, dia nak pekerja yang boleh bekerja. Dia tak nak pekerja yang datang dia nak train semula pekerja tu. Dia tak nak sebab cost kan. Dia orang ni dealing with time and money. So dia nak pekerja yang boleh bekerja. So di IKM dan KKTM memang pelajar-pelajar bila keluar ni memang boleh buat kerja. Kan? Memang boleh bekerja sebab dia orang akan belajar amali dan teori di KKTM dan IKM. Dan mesin yang atau peralatan yang dia orang gunakan ada one to one. Dia tak kongsi. Kan dia tak berkongsi ya, dia akan guna satu. Seorang satu. Kan kalau kongsi tu jadi masalah. Kalau berkongsi ni masalah sebab mungkin seorang yang bekerja, yang seorang lagi akan jadi mandor kan. So kami tak di IKM KKTM kita one to one. One to one.
So memang saya galakkan lah. Baik. Okey. Baik, akhir sekali mungkin sedikit kata-kata semangatlah Cik Asrul kepada pendengar Bernama Radio ataupun adik-adik kita yang nak sama belajar nanti dalam memilih program atau kursus berkaitan dengan IoT supaya mereka lebih nampak lah masa depan mereka ataupun perancangan mereka dalam dunia kerjaya tu nanti lepas habis belajar. Okey, pada saya untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, okey, kalau ikutkan program ni adalah program yang baru, okey, yang mana dunia IoT ataupun industri 4.0 yang kita menuju ke arahnya ni masih lagi belum meletup. Dia dalam proses nak meletup. Okey, jadi bila pelajar-pelajar ni masuk, dia cukup orang kata apa, sedang elok. Maksudnya sekarang dia masuk, dia habis itu memang time tu, masa tu memang industri player-player IoT ni memang sedang mencari sangat-sangat. Okey. Pelajar-pelajar macam ni. Jadi saya punya saranan kepada pelajar SPM, lepasan SPM ni, cuba tengok minat masing-masing. Okey, kita mengajar program ni dia menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop. Jadi pada saya lah itu satu apa orang kata, pelajar-pelajar sekarang kan suka bermain dengan handphone kan. Betul. Jadi bukan belajar je. dia bukan belajar je. Jadi Betul. jadi daripada dia belajar, dia main game saja kat phone tu, dia boleh buat sesuatu dengan phone dia. Betul. Kan dia boleh gunakan phone dia untuk mengawal lampu dan sebagainya kan. Pada saya itulah yang kita nak tengok future akan datang nanti, pelajar-pelajar ni, generasi IoT ni yang saya nak yang kami nak tengok ni. Maknanya mereka akan belajar dalam keseronokan yang penting asasnya kena tahu jugalah. Bukannya tahu main game je atau guna handphone untuk capai internet semata-mata. Okey, baik, itu dia nampaknya sampai di sini sahaja untuk siaran cerita kami at TVET. Tapi kepada anda yang mungkin berminat nak tahu lebih lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute atau MJII, dan juga Institut Kemahiran MARA IKM, anda boleh lari di laman web www.tvetmara.edu.my ataupun pergi terus ke Pejabat Mara Negeri dan daerah yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut. Jadi boleh ikuti juga laman Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga carian TVET Mara untuk perkembangan dari masa ke semasa. Okey. Baik, itu sahaja untuk waktu ini. Saya Nazra Noran. Terima kasih kepada tetamu kita di studio, Encik Zaudin Saad, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar dari Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Petaling Jaya, dan juga Encik Hasrul Nizam Hashim selaku penyelaras inovasi dari Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Petaling Jaya Selangor. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam.